Rusliana Jimmy dari batch 26B. Nomor ID saya adalah DPI 02220002. Nama saya Jilan Datera. Jadi nama DPI 01222022. Hai, nama saya Belawana Stephen. Saya punya student ID 0621009. Hai, nama saya Danish Firdaus bin Syuk Ahmad Suhaimi. ID saya DPI 02222040. Hai, nama saya Muhammad Zul Adam Muhammad Zulfa. ID saya DPI 0122-038 dan saya dari batch 26. Hai, nama saya Muhammad Afif bin Abdullah, batch 26, course Diploma in Policing and Investigation. Student ID saya adalah DPI 0122-074. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fazrul Izan bin Ruslan. Student ID saya iaitu DPI 1221160 dan saya daripada batch 26B. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syafiqah binti Muhammadin. Student ID DPI 1221182, batch 26B. Pertolongan cemas bermaksud sokongan awal yang diberikan kepada seseorang di antara masa pertengahan kecemasan perubatan. Sokongan ini mungkin dapat membantu mereka bertahan sehingga bantuan profesional tiba. Dalam kes-kes lain, tujuan pertolongan cemas adalah terdiri daripada penjagaan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kecederaan kecil. Contohnya, tujuan pertolongan cemas sering sekali diperlukan untuk merawat luka terbakar kecil, luka dan gigitan serangga. Antara bekalan asas di dalam peti pertolongan cemas adalah plaster dalam pelbagai saiz dan bentuk, kain kasar steril dalam pelbagai saiz dan bentuk, pita pelekat dan bandage dalam pelbagai saiz dan bentuk, bola kapas, pembalut elastik, safety pin, penganduh jari, pek sejuk segera, sarung tangan steril, pengelap antiseptik, air suling atau 0.9% larutan salin untuk membersihkan luka, termometer, tweezer, splint, gunting, semua arahan atau manual untuk setiap item dalam kit, dan cawan, ubat, sudu dan jarum. Antara ubat-ubatan yang ada di dalam peti pertolongan cemas adalah ubat preskripsi untuk kecemasan jika anda mempunyai sebarang masalah kesihatan yang memerlukan ubat yang khusus. Antihistamin, ubat tahan sakit seperti ibuprofen dan aspirin, ubat selesema dan ubat batuk, ubat anti ceret-beret, bahan dressing, sabun, minyak, krim, lotion, etil alkohol, pelincer, pelindung matahari, sanitizer dan penghalang serangga yang disteril. Item kecemasan yang lain seperti senarai nombor kecemasan termasuk polis dan pusat perubatan, senarai nombor ahli keluarga dan doktor pribadi, sejarah perubatan semua ahli keluarga termasuk ubat-ubatan yang sedang digunakan, lampu suluh, bateri dan mancis, selimut, telefon bimbit menggunakan pengecas solar. Dalam kebanyakan kes, tujuan pertolongan cemas asas ini dapat membantu menghentikan keadaan kecil daripada menjadi lebih buruk. Dalam kes kecemasan perubatan, teknik dan tujuan pertolongan cemas mungkin menyelamatkan nyawa. Sekiranya seseorang mengalami kecederaan serius atau sakit, mereka harus menerima rawatan susulan daripada profesional perubatan. Para pendaki boleh mendapatkan peti pertolongan cemas di mana-mana kedai jualan barangan sukan. Sebagai contoh di Decathlon misalnya, pendaki boleh membeli dengan harga yang berpatutan, bermula dari RM19 hinggalah yang RM35, bergantung kepada setiap pendaki. Pada hari ini saya akan menerangkan atau menjelaskan kepentingan barang-barang untuk ke hiking. Yang pertama ialah topi ataupun hat. Dapat memberikan perlindungan langsung terhadap sinar matahari dan membantu mengurangkan risiko terik matahari, dan juga dapat menghalang daripada kulit terbakar. Seterusnya adalah pengendalian suhu tubuh. Hat atau topi dapat membantu mengatur suhu tubuh kita ataupun dapat mengekalkan suhu tubuh kita di saat cuaca panas dan sejuk.
Hat ataupun topi boleh membantu menjaga kepala tetap kekal sejuk dan kekal dingin, dan membantu mempertahankan kehangatan tubuh lah, temperature tubuh. Seterusnya adalah perlindungan daripada matahari ataupun hujan. Penggunaan hat ataupun topi kalis air adalah amat penting untuk mengekalkan keselesaan daripada angin, hujan dan panas, dan menjadikan hat ini adalah aksesori amat penting untuk hiking, dan juga dapat memberikan perlindungan daripada serangga, contohnya nyamuk, lalat dan sebagainya. Selain itu, topi juga dapat memberikan kenyamanan ekstra dengan melindungi mata dan wajah bila cuaca bertukar ke panas terik. Dan topi ataupun hat ni boleh dibeli atau boleh dapati di kedai sport seperti Alisan dan Decathlon. Dan harga topi ataupun hat ni hanya RM30 ke RM50 dengan kualiti yang baik. Hai, dalam video ini saya akan menerangkan tentang penggunaan dan kepentingan tali. Tali amatlah penting dalam aktiviti outdoor atau hiking. Antara kegunaannya adalah membuat tempat berteduh, mengukuhkan kemah, tempat ampai baju, gantung beg atau barang lain. Selain itu, kegunaan dalam kecemasan untuk mengikat anggota badan yang tercedera atau patah, membuat stretcher. Seterusnya, tali dapat digunakan untuk mengikat kemah atau flashlight, dijadikan pengganti kepada tali kasut, dijadikan sebagai tali pancing atau dijadikan sebagai benang untuk menjahit pakaian yang koyak. Berguna juga untuk mengantung hammock, malah ia menjadi lebih penting ketika mendaki atau menurun curam. Oleh yang demikian, tali sepatutnya perlu berada dalam senarai barang keperluan yang hendak dibawa dalam apa jua aktiviti. Kalau anda perasan, sekarang ni di kalangan punya aktiviti outdoor memilih untuk membawa tali paracord setiap kali aktiviti berbanding dengan tali nilon biasa dan tali-tali lain, kerana tali paracord tahan lasak. Kegunaan seluar hiking. Nah, kegunaan seluar hiking ini dia berbeza daripada seluar yang biasa kita selalu pakai, ya. Kenapa? Sebab mempunyai ciri cepat kering ketika kita ketika kita mendaki, biasanya ada cuaca hujan ataupun berembun pada waktu awal pagi gitu, dan pada masa yang sama dia direka dengan banyak poket, bukan sebab untuk menyimpan untuk fashion saja, tapi untuk menyimpan sejumlah besar ruang penyimpanan, membolehkan menyimpan contohnya bantuan kecemasan, makanan, telefon, kompas dan berharga berlain yang kita bawa pada hari mendaki itu, ya. Nah, dan tidak lupa juga seluar ini berharga RM139 sahaja. Kenapa dia mahal? Sebab dia mempunyai ciri-ciri khas berbanding dengan seluar yang biasa, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, itulah ciri-ciri yang terdapat pada seluar tersebut, dengan kain yang jenis yang lembut daripada pabrik, yang ringan dan 4 kali kalis koyak. Seterusnya saya akan menyambung pembincangan saya, yaitu saya akan menerangkan kasut hiking. Kasut hiking adalah peralatan penting untuk aktiviti mendaki gunung atau berjalan di dalam semula jadi. Secara umum, kasut hiking terdiri daripada beberapa komponen utama untuk memastikan keselesaan, kepoleh kering dan keselamatan. Di sini saya akan menerangkan ciri-ciri utama kasut hiking. Pertama sekali, bagi para pemula atau pendaki yang sudah berpengalaman, perlulah memilih tapak kasut yang kuat bagi membolehkan cengkerang kasut melekat dengan kukuh pada pelbagai jenis permukaan tanah. Sebagai contoh,
kasut berfosil yang sesuai untuk bukit yang berbatu dan kasut lak hanya bukit yang berpasir. Selain itu, pemilihan reka bentuk anak bulu kasut sangat penting untuk menyokong dan melindungi kaki daripada hentakan dan tekanan semasa berjalan atau mendaki. Bukan itu sahaja, kasut eking sering datang dengan lapisan tahan air untuk melindungi kaki daripada kelembatan dan hujan. Seterusnya, bagi para pendaki atau para hiking, perlulah memastikan pengikat tali kukuh untuk mengekalkan keselesaan dan keselamatan kaki semasa aktiviti luar. Selain itu, para pendaki perlulah memberi atau memilih kasut yang ringan untuk memastikan keselesaan dan kurang beban semasa jalan jauh atau mendaki bukit. Di sini saya akan memberitahu bahwa kualiti kasut hiking biasanya dikategorikan mengikut kelas ringan yang digunakan untuk trek ringan dan pendakian mudah. Kedua, ialah kelas sederhana yang didesain atau dibuat atau direka untuk trek yang lebih mencabar dan cuaca yang tidak menentu seperti hujan ataupun badai. Yang ketiga adalah kelas berat, kasut yang sesuai untuk pendaki gunung yang mencabar dan kondisi cuaca yang sangat-sangat teruk bagi para pendaki. Akhir sekali, saya akan memberitahu harga pasaran kasut hiking. Pertama sekali, harga kasut hiking ini bervariasi bergantung pada jenama, kualiti, ketahanan. Kasut kelas ringan mungkin bermula dari RM100 hingga RM500 Malaysia. Kelas sederhana di kisaran RM500 hingga RM1000 duit Malaysia. Manakala kasut kelas berat boleh mencegah lebih daripada RM1000 atau lebih daripada RM2000. Memilih kasut hiking yang sesuai perlu mempertimbangkan jenis trek, jarak dan keadaan cuaca di setiap kawasan. Terima kasih. Peralatan seterusnya adalah raincoat ataupun baju hujan. Baju hujan juga amatlah penting, alat yang penting untuk dibawa ketika hiking, terutamanya jika plan untuk mendaki di kawasan ataupun daerah yang kerap hujan. Raincoat ataupun baju hujan ni dapat melindungi daripada hujan dan memberikan perlindungan utama terhadap air hujan dan dapat membantu untuk kekal kering dan selesa ketika mendaki. Selain itu, raincoat ni penting kerana dapat mencegah dari segi kesihatan, iaitu mencegah daripada terkena hipotermia. Jika kita mendaki di tempat suhu yang sejuk, raincoat membantu untuk menjaga suhu tubuh badan kita dan secara tidak langsung mencegah daripada terkena hipotermia. Selain itu, raincoat ni ataupun baju hujan berfungsi sebagai penghalang angin dan membantu menjaga kehangatan tubuh badan dengan menghalang angin. Sebahagian daripada tempat ataupun daerah yang kita daki kebanyakannya adalah yang bersuhu tinggi, seperti di Sabah, Gunung Kinabalu. Jika naik di paras tertinggi amatlah sejuk, so angin pun sejuk dingin. So elok untuk sangat disyorkanlah untuk memakai raincoat ni ataupun baju hujan untuk mengekalkan tubuh kita panas, hangat. Seterusnya adalah menghindari berbasah dan mengekalkan keselesaan untuk mendaki, dan itu sahaja. Apabila melakukan aktiviti kecergasan,
jam tangan sukan antara peralatan utama yang semakin menjadi pilihan ramai. Bukan sekadar penunjuk waktu, sebaliknya ia turut dilengkapi berbagai fungsi menarik untuk membolehkan pemakai mencapai matlamat kecergasan masing-masing. Antara yang menjadi pilihan ketika ini ialah W200M Sportwatch, keluaran peneraju global dalam jam tangan sukan, komputer selaman dan instrumen ketepatan. W200M Sportwatch juga dilihat sesuai untuk wanita yang aktif. Biarpun ia adalah salah satu model jam tangan yang paling ringan, hanya 39 gram, namun padat dengan mod dan ciri-ciri yang mudah untuk dinavigasi. Evolusi model jam tangan itu direka untuk mereka yang sentiasa aktif, ingin meneroka kawasan baharu serta mencapai matlamat kecergasan pribadi dengan selamat dan yakin. Justru, sama ada untuk berlari, mendaki, berjalan, berbasikal atau larian denai, koleksi jam tangan sukan terbaru itu dapat membantu memastikan pemakai mempunyai segalanya di pergelangan tangan dan menemani pada setiap masa. Dalam pada itu, jam tangan sukan berkenaan didatangkan dengan pelbagai ciri menarik, antaranya kawalan muzik yang memastikan pemakai mempunyai kawalan lagu yang tepat ketika memakainya. Selain itu, ia juga dilengkapi dengan navigasi sistem kedudukan global GPS, termasuk petunjuk navigasi lengkap bagi memastikan pemiliknya selamat di laluan tanpa perlu risau terpesong atau tersesat. Jam itu juga digabungkan dengan aplikasi penjenama itu dan peta 3D-nya, membolehkan seseorang menemui laluan popular dengan mudah selain dapat merancang dan kemudian memindahkannya ke jam tangan. Sesuai dengan ciri-ciri DNA-nya, koleksi itu juga dibina untuk menahan semua keadaan cuaca dengan bezel keluli tahan karat yang tahan lama dan kalis air sehingga 30 meter. Ia juga serasi dengan sensor basikal dan tali pinggang pintar supaya penggunaannya boleh mendapat lebih banyak kelebihan daripada setiap pengembaraan mereka. Jam tangan sukan ringan itu juga menawarkan hayat bateri sehingga 100 jam, menampilkan reka bentuk yang anggun. Sementara itu, setiap orang memiliki minat dan pengembaraan yang berbeza. Untuk itu, koleksi berkenaan didatangkan dengan 3 warna jam yang berbeza, termasuk tali pertama yang dibuat dengan bahan kita semula dalam pengeluaran tali jam. Rekaan jam tangan sukan itu juga mencerminkan komitmen jenama terbagi terhadap aspek kelestarian di mana ia menampilkan kaedah pembungkusan ekologi dan menggunakan sebanyak mungkin bahan yang neutral karbon selaras dengan prinsip kemampanannya. Pada tawaran harganya yang menarik RM39, ia adalah antara pilihan terbaik jika berhasrat memiliki jam tangan sukan sebagai peneman aktiviti sukan dan rekreasi anda. Barang-barang hiking untuk para pendaki. Yes, untuk pendakian dan para untuk pendaki. Okey. First kali saya akan terangkan tentang kegunaan lampu kepala untuk para hikers. Apabila para hikers pendaki untuk mendaki di waktu malam. So, kepentingan dia simple saja untuk menerangi jalan atau menyuluh atau menerangi tempat-tempat yang gelap, dan ialah para hiker akan nampak laluan untuk mereka mendaki dan mereka tak akan jumpa sebarang benda-benda yang pelik-pelik dalam pendakian mereka. Dan harganya hanya RM12 untuk yang kecil, simple, dan RM29 untuk yang besar, untuk nampak efficiently, untuk dapat lebih efisien apabila kita gunakan, apabila para pendaki gunakan. Okey, itu barang yang pertama. So, barang yang kedua iaitu hiking cook set and cartridge, peralatan masak. Okey, peralatan masak ada banyak. So, kita tak boleh tentukan harga dia. So, harga dia ada yang RM29 untuk jug, RM28 untuk peralatan memasak, water heater, RM43. Tapi berbaloi kerana peralatan memasak ini sangatlah bagus untuk para pendaki. So, peralatan masak ni kegunaan dia untuk ialah para
pendaki apabila mendaki dan mereka nak berehat kan. So diorang akan berehat dan membina sebuah kemah untuk berehat. So kenalah ada makan dan minum kan. So inilah mereka akan gunakan. So kita boleh tengok gambar dia, banyak, sangat banyak. So barang yang ketiga iaitu jam tangan. Okay. Jam tangan ni kegunaan dia untuk para pendaki ialah kita mendaki dalam kawasan, mungkin dalam kawasan hutan atau berpokok-pokok dan ialah basah selepas hujan ataupun hujan semasa mendaki, kita tak tahu. Dan kita mendaki ataupun kita mendaki seperti kawasan yang sejuk seperti Gunung Kinabalu ataupun Gunung Everest. So kita memerlukan jam-jam yang waterproof seperti ini, iaitu 5 ATM. Okay, 5 ATM dia ada masa, alam, hari bulan, backlighting iaitu lampu apabila malam, dan 1/100 second stopwatch. Kita boleh stopwatch tu sampai 100 saat. Yes. So coaching dia, kita boleh stopwatch dan countdown dan repeat semula. Apabila tu kita boleh mengira nadi ataupun mengira jam kita, dan kita boleh tentukan masa berapa lama kita mendaki. Yes, itu paling penting. So harga dia RM399, iaitu RM39 sahaja, ringgit Malaysia sahaja. RM39 Malaysia sahaja. Okey. Barang yang keempat. Yes, yang keempat iaitu hiking bottles. Okey, kegunaan hiking bottles ni senang je untuk kita minum dan mudah untuk dipegang. Apabila semasa kita mendaki, kita nak berehat sekejap, kita mendaki, kita minum. Yes, itu kegunaan dia, dan mudah dipegang dan mudah disimpan ke dalam beg para pendaki. So harga dia murah saja kerana dia terbuat daripada plastik, dan ia mudah, panjang dan boleh menyimpan untuk banyak air. So harganya RM12 sahaja, RM12 Malaysia sahaja. Okey. Barang yang kelima iaitu kacamata. Kacamata ni kegunaan dia stylish polarizing lenses. So polarizing lens dia untuk reduce reflection from bright surface. So kita apabila para pendaki ni dia mendaki dalam cuaca yang panas, so kita memerlukan cermin mata. Seperti kita dekat pantai nak cermin mata untuk berjemur. So hiking pun kena ada juga untuk nampak, untuk menghalang UV tu. So dia ada kategori 3 lens, iaitu 100% UV filter, menghalang UV 100%, dan perfect for sunny weather, perfect untuk cuaca yang panas. So kita akan menghindari, mata kita akan menghindari UV 100%, tak akan ada yang menghalangi. Dan harga dia hanya RM69 Malaysia, RM69 Malaysia. So barang kita yang terakhir iaitu peralatan untuk memegang phone seperti waterproof, iaitu Solok Neck. Yes, dia nama dia. So ia digunakan untuk hunting and shooting sport. Waterproof pocket XACC Trench Solok Neck. So ia didesain untuk menyimpan barang-barang seperti dokumen atau phone atau telefon bimbit ke dalam bekas tersebut, iaitu tempat yang untuk yang seperti kita mandi Sunway Lagoon, kita ada benda tu untuk letak phone, untuk kamera, supaya tak kena air, macam tu. So volume dia compatible, hanya memuatkan barang-barang yang up to 5 cm saja. 5 cm macam itulah kepanjangan dia. So ia boleh memuatkan dokumen, boleh memuatkan telefon bimbit, jam tangan kita. Mungkin jam tangan kita terlupa lah kan, contohnya terlupa bawa jam tangan yang waterproof, so kita boleh letak dalam tu. So kita boleh tengok masa dan tengok phone sebelah dia. Itu bagus. So ia dilengkapi dengan IPX7, iaitu waterproof,
waterproof 30 minit dalam keadaan 1 meter. 1 meter. Kita boleh tahan selama 30 minit dalam kedalaman yang 1 meter. Okey. Dan harga dia RM25 sahaja. RM25. So kita boleh beli untuk para pendaki yang ekstrim dan hebat. So itu saja. Dan seterusnya adalah sling bag ataupun dikenal sebagai bag sandang. Nah, bag sandang ini dia adalah berlainan daripada bag galas. Bag galas adalah bag yang kita bawa di belakang, melainkan bag sandang ataupun sling bag ada dibawa daripada bagian tepi ini. Ya, hanya mempunyai satu tali sahaja. Nah, kegunaan sling bag ini adalah untuk contohnya menyimpan benda-benda kecil, bukan untuk benda yang besar ya. Contohnya telefon, botol air, payung, kamera dan sebagainya. Dan dia cuma hanya berharga RM39 sahaja. Kemah ini sesuai digunakan kerana mempunyai ruang yang mencukupi, tahan lasak dan kalis air. Kemah ini sangat digalakkan jika pendaki ingin bermalam ketika mendaki. Dan harga kemah ini boleh dikatakan masuk akal kerana kualitinya yang bagus, iaitu bernilai RM329 Malaysia. Sekarang saya akan menjelaskan hiking stick atau trekking pole. Trekking pole ini adalah alat yang sering digunakan dalam aktiviti hiking atau mendaki. Ia terdiri daripada 2 atau 3 batang yang dipanjangkan atau dipendekkan. Dilengkapi dengan pegangan dan penutup getah yang ujungnya. Ciri-ciri utama trekking pole yang pertama ini ialah trekking pole mempunyai kebolehberatannya yang rendah, boleh menyematkan tenaga semasa berjalan atau memberikan sokongan tambahan kepada pendaki bukit. Selain itu, trekking pole mempunyai sistem penjadaan yang mudah dan pengunci yang kukuh untuk membolehkan pemilihan ketinggian yang sesuai. Dan trekking pole mempunyai pegangan yang selesa dan dilengkapi dengan pegangan ergonomik yang memberikan keselesaan semasa penggunaan yang panjang kepada pendaki. Seterusnya, trekking pole dapat mencengkam pada tanah dan keboleh hambatan ketika dipakai di pelbagai permukaan tanah. Manakala saya akan menerangkan kualiti trekking pole. Pertama sekali, trekking pole mempunyai kualiti bahan seperti aluminium atau serat karbon, mempengaruhi daya tahan dan ringan trekking pole. Yang kedua, trekking pole mempunyai sistem yang cekap untuk memastikan penyesuaian ketinggi yang pantas dan kukuh. Ketiga, trekking pole mempunyai pegangan yang ergonomik, membantu mencegah kelelahan tangan semasa penggunaan berpanjangan. Akhir sekali saya akan menerangkan harga pasaran trekking pole. Trekking pole boleh didapati dalam pelbagai harga. Model asas mungkin bermula dari RM100 hingga RM200 Malaysia. Trekking pole yang lebih canggih dengan bahan berkualiti tinggi dan ciri tambahan seperti penyerbakan kejutan boleh mencecah RM500 atau lebih. Para hiking perlu memilih trekking pole yang sesuai bergantung kepada keperluan pribadi dan jenis trek dan bajet. Alat seterusnya ialah sarung tangan. Sarung tangan ini sesuai digunakan untuk mendaki kerana selesa dan mempunyai grip yang bagus yang dapat membantu pendaki mendaki dengan mudah di permukaan yang sukar.
Dan harga sarung tangan ini boleh dikatakan murah, yaitu berharga Rm39 sahaja. Gambar kedua alat ini akan ditunjukkan di hujung video saya ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Ini saya akan membentangkan tentang dua peralatan yang perlu kita bawa semasa hiking. Yang pertama adalah baju. Baju saya sarankan untuk semasa hiking, kita perlulah pakai baju yang warna terang. Kenapa? Sebab kita akan senang dilihat bila kita berjalan bulan. Yang kedua, bila ada emergency, kemungkinan kita akan dilihat lebih tinggi. So kita punya macam kemungkinan yang besar kalau kita hilang ke apa, orang lain akan nampak sebab warna baju kita tu menonjol untuk hiking lah. Yang ketiga, kadang-kadang kita tak sedar bila kita ni luka ke apa. So benda rakan-rakan kita boleh kesan darah tu melalui pakaian kita yang kita tengah pakai. Yang keempat, termasuk haiwan pemangsa. Dorang haiwan pemangsa ni yang saya search, dorang ni buta warna, dorang tak dapat kesan warna oranye. So saya suggestkan apabila kita hiking, kita pakailah baju warna yang terang, macam contoh di warna oranye ke apa ke, untuk elakkan daripada berjumpa dengan menjadi mangsa lah kepada haiwan-haiwan pemangsa yang lain. Okay. Yang seterusnya, saya suggestkan untuk bila kita nak hiking, kita kena pakai material yang ringan dengan nipis. Perkara kedua yang saya ingin bentangkan adalah beg. Beg adalah salah satu perkara yang penting semasa hiking lah. Okay. Beg pertama yang saya ingin ulas adalah selain hiking, kita perlu ada sedikit ilmu tentang cara pemakaian kita. Salah satu dia adalah beg. Beg yang kita pakai itu, nak beli tu kita kenalah tahu saiz torso dengan saiz pinggang hip. Torso adalah panjang tulang belakang kita yang diukur dari paras bahu. Tulang ni disebut sebagai C7 sehingga aras tulang pinggul. Kebiasaannya torso akan dikelaskan kepada saiz S, M dengan L. Ukuran bagi saiz S adalah 18 inci ke bawah, M 19 hingga 21 inci dan L 21 inci ke atas. Kebiasaannya kalau untuk rakyat Malaysia lah yang saya kaji, wanita yang bersaiz S atau XS, bagi lelaki pula saiz M. Selain daripada itu juga, kapasiti beg. Penting untuk kita tahu kapasiti sesebuah beg sebelum membelinya. Kapasiti beg ini selalunya mesti selari dengan panjang trip. Contohnya trip 3 hari 2 malam. Beg berkapasiti 40 hingga 50. Sudah memadai lah. Bagi trip 5 hari ke 4 hari, beg berkapasiti 60L sangat sesuai. Bagi mereka yang menyukai ultralight, biasanya beg mereka akan kecil sedikit daripada beg pendaki. Mereka adalah dia normal jika seorang pendaki memang mempunyai banyak beg, sebab beg mempunyai lapisan yang pelbagai trip. Yang ketiga adalah kawasan pendakian. Si orang kata tanya apa kena mengena dengan kawasan mendaki ni. Ramai yang tak tahu beg yang kita pakai tu, kita akan usung ke sana ke sini lah apa semua. Sebenarnya beg bukanlah direka untuk hutan Khatulistiwa. Beg-beg tu kebanyakannya direka untuk kegunaan sama ada hutan alpin atau gunung bersalji. Kena ingat hutan Malaysia adalah hutan yang sangat kaya dengan pelbagai tumbuhan. Keadaan hutan kita juga sebenarnya agak panas dan duri rotannya sebenarnya agak ganas dan batu-batu kayu-kayu yang berbagai ragam. Oleh itu kita kenalah cari beg yang sesuai tahan lasak untuk kegunaan di hutan kita. Okey, yang keempat adalah material bag. Untuk kegunaan di hutan Malaysia,
saya lagi syorkan untuk kita ambil material Cordura. Kain Cordura ni agak berat tetapi sangat tahan lasak. Banyak juga beg yang dibuat hasil gabungan fabrik, contohnya fabrik nilon, Cordura. Beg ni dia akan bertambah jadi ringan, dan bagi yang berkemampuan juga boleh membeli beg yang dibuat daripada material fiber dan Dynama fabric. Seterusnya, harga dan kemampuan. Kita tak perlulah nak membandingkan ataupun mengikut orang lain yang macam cara mereka berbelanja ke apa. Kita ikut kemampuan kita sendiri. Asal kita rasa selesa dan okey untuk dibawa, so saya rasa okey sepanjang untuk kita hiking, sebab kita hiking untuk keselesaan kita sendiri. So kita yang akan daki, so saya rasa dah. Terima kasih.